Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Alhamdulillah. Tuan-tuan, para jamaah muslimin muslimat Surau At-Taufiq yang dimuliakan Tuan Imam PJK Surau At-Taufiq, para hadirin yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan, pertama-tama sekali saya minta maaf tuan-tuan. Buat live ni sebenarnya orang minta buat live, jadi saya pun biasanya buatlah. Orang yang surau lain yang minta. Kemudian satu lagi, bila kita rakam ni boleh dengar semula. Kod-kod lah ada tersalah cakap kan. Malaikat dia rakam je tuan-tuan kan. Kalau kita tak rakam, besok bangun balik dekat mahsyar kan, ni kamu silap cakap ni kan, kan kita tak perasan kan. Tapi boleh ulang balik, rekod balik, mana kita boleh betulkan lah mana yang tersyasul kan, tersilap cakap tu kan, maknanya boleh dibetulkan semula. Dan kita boleh maklum pada jemaah, hari tu yang saya sebut tu tersilap kan, betulkan balik kan. Jadi proses belajar ni macam tu lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada anak-anak buah kan, anak sendiri ke kan, yang ambil bidang agama kan, galakkan dia bagi tazkirah kan. Pendek-pendek pun tak apa kan. Mula-mula dekat rumah dulu kan, pas sembahyang dengan ayah tu, bagi tazkirah sikit 5 minit kan. Latih dia tuan-tuan kan. Silap sikit-sikit tak apa kan. Cakap dia jangan serik kan. Dulu masa saya mula-mula jadi imam tazkirah semua tu kan, yalah, biasa pendengar ni bukannya semua orang awam kan, ada orang alim kan, kadang yang dengar tu kiai kan. Jadi dia tegur sikit-sikit, kadang-kadang yang ditegur tu bukan benda salah, tapi ada juga lebih daripada aulawiyat. Maksudnya yang lebih utama tu cakapnya begini kan. Jadi dia ada improvement kat situ, perbaiki sikit-sikit. Jadi tuan-tuan, kita pada pagi ni tuan-tuan sudah sampai pada 18 Ramadan. Jadi 18 Ramadan ni tuan-tuan tak lama lagi nak masuk 10 akhir Ramadan. Maka tuan-tuan, ada yang kata tahun ni 29 kan. Jadi ada yang kata 30. Jadi itu kerja Tuhan lah. Kerja Tuhan, dia nak bagi 29 ya 29 lah, dia nak bagi 30 ya 30 lah kan. Yang kita buat kerja kita, puasa lah tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan, Ramadan ni tuan-tuan, bila kita telah meninggal dunia, bila kita dah masuk berpindah alam daripada alam dunia ke alam barzakh, maka kita tak akan jumpa lagi Ramadan. Tak ada dah Ramadan tuan-tuan. Sebab itu para sahabat Nabi SAW kan, bila sahaja berlalunya bulan Ramadan, maka mereka akan menangis. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka mengerti kan, mereka tahu kan kelebihan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan," kan disebut, kalaulah kamu tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan ni kan, nescaya kamu ingin bulan Ramadan ini sepanjang tahun kan. Kalau boleh 12 bulan tu nak semuanya Ramadan kan. Tapi sebab kita tak berapa nak tahu sangat kan. Jadi bila habis Ramadan tu kan, banyak juga antara kita hora-hori kan, habis dah puasa kan, lepas ni boleh makan siang hari kan. Maka tuan-tuan, dalam hidup kita dah berapa kali dah kita lalui Ramadan. Kalau umur kita dah 40 kan, ada yang 60, ada yang 70 kan.
Ada yang baru 30 kan. Maknanya umur kita daripada akil baligh sampailah tahun kita hidup hari ini tuan-tuan, maka kita kira berapa kali Ramadan yang kita dapat dan berapa kali Ramadan yang memang kita sungguh-sungguh pulun Ramadan tersebut. Berapa kali yang kita dah buat tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana belum tentu tahun hadapan Ramadan akan datang kita dapat lagi. Maka tuan-tuan, nak dapatkan kesungguhan Ramadan itu mestilah ada ilmunya, kan? Ada pengetahuannya, tahu. Sebab itu ulama kata ilmu ini terbahagi kepada dua. Satu namanya disebut ilmu yang berkait dengan kefahaman. Maknanya kita nak beramal mesti kena faham, kena tahu kaedah, kan? Atau disebut ilmu masail. Ilmu masail. Yang kedua namanya ilmu fadail. Yang ni orang tabligh selalu sebutlah, kan? Kan? Jadi tuan-tuan, orang yang ada ilmu masail sahaja, dia tak ada ilmu fadail, ilmu kelebihan. Dia tahu hukum hakam, itu haram, ini halal, itu boleh, ini tak boleh, kan? Dia tahu kaedah, kan? Nak solat macam mana dia tahu cara yang betul, cara Nabi tahu, kan? Sedekah yang macam mana yang Allah terima dia tahu, kan? Tapi tuan-tuan, bila tak tahu ilmu fadail, kelebihan amal, maka nanti dia jadi orang berilmu tapi malas. Kan? Tahu, kan? Banyak ilmu tapi malas nak ibadah. Kan? Ada pula orang dia hanya tahu ilmu fadail, kan? Ilmu fadail dia tahu kelebihan amal itu, kelebihan amal ini, kan? Tapi ilmu masail dia tak mengaji, kan? Kalau apa ni? Kalau kuliah, kan? Kuliah fiqh, kuliah tauhid, kuliah tasawuf, kan? Tak berapa nak duduk sangat, kan? Jadi tak berapa nak faham, kan? Bila tak faham, tapi ilmu tentang kelebihan amal dia ada, kan? Maka rajin ibadah. Rajin ibadah, tapi kebanyakan ibadahnya Allah tak terima. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak menepati dengan yang Allah inginkan. Maka tuan-tuan, ilmu ini begitulah, kan? Kena ada imbangan antara ilmu masail dan ilmu fadail. Kemudian tuan-tuan, Ramadan, kan? Bila kita lalui Ramadan ni tuan-tuan, agak-agaknya berapa banyak kelebihan Ramadan yang kita tahu. Kalau kita angkat jari 10 ni tuan-tuan, kan? Yang pertama kelebihan Ramadan, kan? Apa dia? Takwa. Contohnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala sebut, kan? Wahai orang beriman, aku wajibkan, kan? Diwajibkan berpuasa atas kamu, kan? Sebagaimana orang terdahulu supaya kamu bertakwa. Maka tuan-tuan, la'allakum yang disebut dalam ayat ini memberi makna pasti. Pasti kamu akan bertakwa. Maka tuan-tuan, takwa ni apa tuan-tuan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini kan seorang mufti yang dihantar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Maka Sayyidina Umar tanya, ya Mu'adz, apakah makna takwa? Maka Mu'adz bin Jabal tanya, adakah engkau pernah melalui satu jalan yang penuh dengan duri? Jalan tu penuh duri, atas bawah kiri kanan banyak duri. Dekat tanah Arab ni tuan-tuan, belukarnya banyak duri. Kan? Jadi kalau kena masuk dekat tempat belukar banyak duri, kan? Bawah duri, kiri duri, kanan duri, kan? Tepi bahu duri, kan? Jadi nak lalu tu kena hati-hati, kan? Jangan sampai sangkut baju, jangan sampai kena kulit, kan? Jadi hati-hati betul. Maka Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan bahawa itulah makna takwa. Tuan-tuan. Maka tuan-tuan, apa maknanya? Dalam hidup ini tuan-tuan, orang yang bertakwa itu dia akan alert, dia akan perasan, kan? Di setiap sudut hidup ni tuan-tuan,
manakah bahaya yang akan membahayakan iman dan Islamnya, dia tahu kan, kiri kanan kan, mana yang membahayakan iman dan Islam dia, atas bawah dia tahu. Setiap saat dalam hidupnya tuan-tuan kan, dia sangat berhati-hati supaya imannya tidak rosak, Islamnya tidak rosak. Maka itulah yang memberi makna takwa. Jangan sampai dalam hidupnya ada satu saat melanggar perintah Allah. Jangan sampai satu saat dalam hidupnya, bukan 1 minit, 1 jam tuan-tuan, satu saat, jangan ada dalam hidupnya langgar perintah Tuhan, walaupun dalam hati. Kan, perintah Allah ni ada ke yang boleh dilanggar dengan hati? Ada tuan-tuan kan. Riya kan, sum'ah, ujub kan. Banyak orang yang kan beramal kemudian di hari akhirat nanti Allah tidak terima amalnya karena apa tuan-tuan? Kerana riya kan. Kerana suka orang tengok dia buat baik kan. Oh, saya ni buat baik kan. Orang nampak kan, seronoklah, semangat dia buat baik kan. Rupa-rupanya termasuk dalam riya. Ataupun kalau dia suka orang dengar kan, atau dia suka cerita kelebihan diri dia pada orang, maka jadi sum'ah. Itu semua tuan-tuan kan, maksiat-maksiat hati kan, yang apa ni, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, bila kita dapat menjaga puasa kita dengan sebaiknya tuan-tuan kan, sebab itu dalam hadis Nabi SAW, mafhumnya disebut kan, kam min shaimin, berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak ada baginya melainkan lapar dan dahaga. Puasa tuan-tuan tapi dapat lapar dahaga. Takwa tak dapat, sehat pun tak dapat kan, dapatnya lapar dan dahaga. Kenapa tuan-tuan? Kerana kata para ulama, yang pertama dia bersahur dan berbuka dengan rezeki yang haram. Jadi penting tuan-tuan, kerja-kerja kita seharian tu kita kena alert tuan-tuan kan. Aku ni kerja ni halal ke tidak kan? Banyak curi tulang ke banyak makan tulang kan. Jadi tuan-tuan kena tengok kan. Sepatutnya skop kerja saya ni banyak mana, okay. Jadi kena buat banyak ni kan. Itu dalam perjanjian, agreement, kena buat macam itu. Maka barulah rezeki yang kita dapat daripada gaji kita tu tuan-tuan halal, barakah kan. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, yang menjadikan puasa itu sia-sia, tidak menjadikan takwa kepada Allah, adalah tidak menjaga 7 anggota jawarih ini tuan, anggota luaran ni, daripada melakukan perbuatan maksiat. Puasa tapi nang handphone ni tengok macam-macam kan. kan. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, yalah, manusia tak ada yang sempurna tuan-tuan kan. Dia kadang mula-mula dia tak tengok tuan-tuan, tapi kadang iklan tu datang, kemudian sekali tak apa kan, 2 kali tak apa, 3 kali dia tekan kan, dia tekan kan. Kalau yang mencari itu lagi dahsyat tuan-tuan kan. Jadi kena hati-hati kan tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan kan, kita, anak kita kan, dia tak kira tu orang dah berumur ke, orang muda ke tuan-tuan kan. Tapi kalau penyakit jaga mata ni tuan-tuan tak jaga tuan-tuan, jadi macam kita Piramli. Ayahnya cikgu siapa? Kan, ayahnya cikgu siapa? Cerita Piramli tu kan, duduk atas sofa kan, tengok apa? Tengok buku. Rupanya dalam buku tu ada buku kecil kan. Kan. Jadi tuan-tuan kan, tabiat tak boleh jaga mata ni tuan-tuan, kena usahakan. Kalau orang muda kena usaha daripada muda, jangan tak sampai tak jaga mata kan. Kan. Maka orang berumur macam tu tuan-tuan, kena buat juga, kena jaga mata. Tapi kadang-kadang tak boleh nak tinggal tuan-tuan. Macam mana cara dia? Maka taubat kita jangan berhenti. Kerana selagi mana kita tidak jemu bertaubat kepada Allah, maka selama itulah Allah tidak jemu terima taubat kita. Maka sekiranya kita dah mula jemu nak bertaubat pada Allah, maka ketika itu Allah pun jemu nak terima taubat kita. Kemudian tuan-tuan, ada satu amalan
Ramadan ni kena banyak sedekah tuan kan, kena banyak sedekah kan. Kadang-kadang ada sebahagian maksiat kita nak tinggal susah. Kadang-kadang kita dah menangis depan Allah, tak dapat juga tinggal. Elok seminggu elok, kemudian buat lagi kan. Kemudian nangis lagi minta, ya Allah janganlah kan. Tiba-tiba dah sebulan buat lagi kan. Kadang-kadang macam mana ni kan. Kemudian dah minta ampun, taubat lagi, kemudian cukup 2-3 bulan buat lagi. Jadi macam mana kaedah ni tuan-tuan? Ada satu kaedahnya yang mungkinlah berkesan insya-Allah tuan-tuan kan. Setiap kali kita bersedekah tuan-tuan kan, kita sedekah 20 sen ke, RM1 ke, tak kiralah banyak ke sikit. Lagi banyak lagi bagus. Kerana banyak itu menunjukkan harta itu kita sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kemuncak kebajikan selagi mana kamu tidak mensedekah, menginfakkan harta yang kamu tuhibbun, yang kamu sayang. Maka tuan-tuan nak sedekah tu cari harta yang kita sayang. RM1 ke RM10 yang sayang. RM10. RM10 sayang kan. Maka sedekah RM10. Kalau tak mampu turun sikit, tak mampu lagi kan. Banyak nak belanja ni, anak sekolah, anak raya semua kan. RM1 kan. Contohlah tuan-tuan kan. Sedekah sini tuan-tuan. Kita tak boleh, kita nak, ya Allah apa ni? Aku sedekah dengan niat nanti supaya Allah bagi hajat aku sekian-sekian. Kaedah tu sebenarnya kurang tepat. Kan ada orang kalau ada hajat kita sedekah, nanti Allah bagi hajat tu. Boleh tuan-tuan boleh dapat kan. Tapi kaedah tu kurang tepat. Tepatnya bagaimana tuan-tuan? Tepatnya kita sedekah. Aku sedekah ni ya Allah semata-mata nak cari redha Engkau. Dalam sedekah ni ya Allah aku sertakan doa. Gitu. Dia buat gitu. Aku sertakan doa ya Allah kan. Engkau sembuhkanlah tengkuk aku yang sakit ini. Sedekah tuan-tuan. Insya-Allah lepas sedekah tuan-tuan, yang sakit tu beransur-ansur baik. Tak sempat jumpa tukang urut dah baik. Kan? Contoh kan. Anak tuan-tuan, anak demam kan tuan-tuan. Kan? Ya Allah, aku sedekah ni ya Allah semata-mata nak redha Engkau suka pada aku. Kan? Dalam sedekah ni ya Allah aku sertakan doa. Kan? Doanya apa? Niatlah apa-apa hajat kita. Anak periksa kan. Anak nakal kan. Macam-macam tu kan. Niat kan tuan-tuan kan. Isteri suka merajuk. Kan contoh tuan-tuan kan. Kan. Niat kan tuan-tuan kan. Maka tuan-tuan itu kaedah dia. Kemudian tuan-tuan kan, maka puasa ni tuan-tuan, bila kita dapat jaga puasa ni tuan-tuan, jaga anggota badan kita kan. Maka tuan-tuan begitulah tadi, nak dapat takwa tadi. Ada kita sedekah semata-mata nak cari redha Allah, kemudian ya Allah aku sertakan doa, ya Allah Engkau selamatkan aku daripada dosa yang susah untuk aku tinggalkan ini. Ni macam tuan-tuan, buat sekali, buat 3 kali. InsyaAllah tuan-tuan, kalau orang Jawa kata apa? Angel sangat ni. Kalau angel sangat pun tuan-tuan, insya-Allah tak lebih dari 41 kali buat, insya-Allah tuan-tuan dah tinggal dah dosa tu 100%, insya-Allah. Sebab tuan-tuan, nak tinggal dosa ni tuan-tuan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dengan daya dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, kelebihan Ramadan, pertama puasa dapat takwa. Yang kedua tuan-tuan, kelebihan Ramadan, puasa tuan-tuan, Nabi sebut sumu tasihhu, berpuasalah kamu nescaya kamu akan sihat. Maka tuan-tuan, doktor sekarang mereka buat satu kaedah. Kaedah IF, intermittent fasting. Contohlah kan. Rupanya kaedah puasa 16 jam ni tuan-tuan, Nabi SAW dah buat. Kan, zaman Nabi dah buat dah. Buktinya apa? Bila Nabi pulang ke rumah lepas subuh, Nabi tanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, kan, ada tak sarapan makanan untuk kita pada hari ini?" Kalau Aisyah kata tidak ada ya Rasulullah, kan? Aisyah tak kata tak ada suami aku, kan? Tak ada wahai abang, kan? Tak ada. Aisyah tak cakap macam tu. Aisyah cakap ya Rasulullah, kan?
istri tapi panggil pangkat, kan. Kalau datuk pun tuan, istri tak panggil kat rumah, datuk kan tak panggil kan. Kan panggil abang juga kan. Tapi Rasulullah ni tuan di rumah pun istri panggil pangkat ni tuan kan. Jadi bila tak ada makanan untuk hari itu, Rasulullah SAW kata kita berpuasa. Maknanya kalau daripada Isyak Nabi tak makan, sampailah subuh pun tak makan, kemudian sampailah maghrib esoknya itu Nabi pun tak makan. Maknanya berapa jam tuan-tuan? Lebih daripada 16 jam. Dan itu selalu berlaku dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi itu sehat kan? Walaupun umurnya 63 tahun sehat. Kenapa Nabi meninggal? Sebab sakit. Sakit itu kerana racun. Dan umat Nabi SAW banyak yang meninggal kerana racun. Tuan-tuan tengok makanan yang tuan-tuan makan hari-hari. Tuan-tuan tengok ingredient dia kat belakang tu kan. Apa-apalah kan. Kalau tak ada pun tuan-tuan Google kan. Gula putih ni bahan nak buatnya apa kan? Apa lagi kan? Tepung nak buatnya apa, campuran-campurannya tuan-tuan kan? Dia bukan semata-mata gandum tuan-tuan, ada campuran lain kan. Tuan-tuan tengok. Maknanya tuan-tuan, sebab itu hidup kita banyak penyakit kan. Jadi tuan-tuan, nak selamat daripada racun tu Nabi kata setiap pagi makan 7 biji kurma ajwa. Sebab itu kurma ajwa pun sampailah dekat kita Malaysia ni walaupun jauh. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah tahu kita perlu. Tak mampu seorang 7 biji. 7 biji itu rendam dalam cawan malam-malam kan. Besok pagi kan tuan-tuan, basuh, rendam dalam cawan malam-malam. Besok pagi tuan-tuan, satu cawan tu bahagi untuk semua ahli keluarga. Nak minum apa? Teh kan. Keluarganya 6 orang, ya bahagi 6 kan, baru tuang air teh atasnya. Jadi maknanya setiap orang dapat manfaat daripada 7 biji. Itu sekurang-kurangnya. Kalau tak mampu setiap orang 7 biji. Maka tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan kan, orang yang puasa 16 jam ni kata doktor kan, kata orang perubatan kan, badan kita tuan-tuan, dia akan jadikan sel-sel yang mati, sel-sel yang rosak, termasuk sel kanser, termasuk gula-gula yang berlebihan dalam darah, termasuk semua keradangan yang berlaku dalam saraf akan di reverse balik. Maksudnya akan diperbaiki balik untuk sembuh. Maka tuan-tuan, kalau puasa Ramadan lupa nak bangun sahur, jangan gaduh dengan bini, jangan gaduh dengan suami. Abang punya pasal lah ni kan. Kan dah lambat bangun kan. Malam tadi kan usik-usik aja kan. Contoh kan tuan kan. Jadi dah terlajak bangun. Jangan marah suami, jangan marah isteri. Ayang lah ni kan, sepatutnya ayang bangun, isteri kan masak dulu kan. Panaskan lauk kan tuan. Jangan marah. Maknanya Allah nak bagi kita sehat tu sebenarnya tuan kan. Puasa lebih daripada 16 jam. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya orang banyak ilmu ni senang je nak maafkan orang itu tuan. Jadi begitu rupanya. Jadi sebanyak-banyaklah kita tambahkan ilmu. Jadi tuan-tuan, ada sikit masa lagi tuan-tuan. Kelebihan Ramadan lagi apa tuan-tuan? Selain takwa, sehat, apa lagi tuan-tuan? Kelebihan Ramadan. Kelebihan Ramadan lagi tuan-tuan, Allah nak bagi kita perasaan kasih. Allah nak bagi kita perasaan sayang pada orang miskin kan. Rupa-rupanya macam ni, rupanya orang lapar kan. Selama ni nampak je dekat apa ni, iklan derma Palestin kan, iklan derma Syria nampak kan. Kan anak-anak orang Arab kan bercakap Arab punya fasih kan, minta derma kan, minta dibantu, menangis-nangis kayak gitu. Oh macam tu rupanya orang lapar. Kan tengok ada baby tuan-tuan makan rumput tuan-tuan kan. Tengok dekat handphone kan, makan rumput. Selera makan rumput tu macam makan nugget tuan-tuan kan. Makan rumput, cabut rumput ada tanah-tanah itu. Makannya tu macam makan nugget, macam anak kita makan nugget. Selera je. Nak cerita lapar aja tuan-tuan kan.
Maka tuan-tuan, bila kita puasa baru kita tahu, oh macam tu rupanya lapar. Kan? Kalau nak buat puasa 16 jam tadi tuan-tuan, kan Nabi sebut sahur itu ada keberkatan. Kalau dah bangun jangan tak minum tak makan. Kan? Nak dapatkan puasa 16 jam tadi tuan-tuan, walaupun kita dah bangun sahur, sekurang-kurangnya kita minum air kosong. Minum air kosong, maka dapatlah juga kelebihan puasa 16 jam tadi. Jadi tuan-tuan, maksudnya kita dapat kelebihan sehat, kita dapat kelebihan keberkatan bersahur. Maka tuan-tuan, bila kita ada perasaan kasih pada orang lain, orang susah, jiran-jiran kita yang susah tuan-tuan, kita rasa kat Malaysia ni macam senang semua orang. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan ada yang susah, tuan-tuan kan. Saya tuan-tuan kan tanya dengan pelajar sekolah saya kan, mak kerja apa? Ayah kerja apa? Ayah dah meninggal. Ayah tak ada kan. Mak kerja apa? Mak masak dekat rumah, ambil order kan. Kalau orang order tempahan kan, dia pun hantarlah kan. Masak apa? Masak mi kari, laksa kan. Duduk rumah sendiri ke? Tak, rumah sewa ustaz. Mak ada kereta tak? Tak ada motor je ustaz. Kan? Jadi tuan-tuan, sesenang-senang kita, rupanya ada orang yang susah kan. Bahkan yang lebih susah daripada itu pun banyak lagi tuan-tuan kan. Maknanya tuan-tuan, bila mana kita kan nak masak tuan-tuan, kena catu walaupun kita orang kaya kan. Sepatutnya kita makan banyak mana tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cek lah, tarik doktor-doktor pakar kan, kita ni sepatutnya sekali makan banyak mana, sehari berapa pinggan tuan-tuan. Kita catu makanan kita tu, lebihan yang selalu kita buang dekat tong sampah tu tuan-tuan, asalnya adalah duit. Duit itu tuan-tuan kita sedekahkan. Ya Allah, dengan sedekah ini aku sertakan doa engkau sehatkan aku. InsyaAllah tuan-tuan kan, tak payah kan, maksudnya tak perlu usaha sekeras-keras untuk sehat, tapi Allah bagi mudahkan kesihatan kita. Maka tuan-tuan, bila kita jadi sayang pada orang kan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, kata Nabi. Siapa yang kasih kepada penduduk bumi, maka penduduk langit akan kasih kepadanya. Maka tuan-tuan, bila kita sayang pada orang lain, automatik tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan sayang pada kita. Dan Allah bagi tahu pada malaikat, wahai para malaikatku, aku kasih dengan si fulan bin si fulan, maka kasihlah kamu semua terhadap si fulan bin si fulan. Nama kita disebut. Maka tuan-tuan, rahmat itulah yang terpenting. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak selamat daripada neraka Allah dengan rahmat, bukan dengan pahala yang banyak. Pahala banyak ni tuan-tuan untuk darjat dalam syurga. Adapun rahmat adalah kunci utama untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini bermanfaat tuan-tuan. Jam nak menunjukkan hampir 7 suku. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita pada Ramadan kali ini dan ibadah kita sepanjang hidup kita tuan-tuan, dan kita dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang, husnul khatimah, orang-orang sekeliling yang soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya ada salah kata, terambil masa lebih, saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.